Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Saf Kepimpinan Surau An-Nur, yang dikasihi Tuan Imam, para asatizah, tuan-tuan, para jemaah muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah pada malam ini. Allah pilih di kalangan yang ramai untuk kita menghadirkan ke satu tempat yang orang paling mulia atas dunia ni nilai ianya sebagai rumah kepada orang yang bertakwa. Inilah masjid ataupun surau, satu nama yang tinggi kedudukannya, rumah kepada orang yang bertakwa, baitu kulli taqiyyin. Ini surau, masjid. Beza sungguh dengan tempat lain. Cantik macam mana pun bangunan lain, hebat tinggi macam mana pun dipuji-puji orang, masjid dan surau yang sekecil mana pun lebih kedudukan dia berbanding tempat tu. Ini dari segi agama lah. Dan juga disebutkan, dinisbahkan sebagai min buyutillah, di antara rumah Allah. Itulah tempat manusia berkumpul mengabdikan diri semata-mata kerana Allah. Jadi sebab itulah malam ni kita nak mulakan pengajian kita. Tadi saya ada share dengan saudara Nu'man kita flip kitab kita Zainul Insan, kalau boleh share. Ada kat saya ni salinan. Ni salinan yang original dah agak lusuh, koyak, jadi photostat lah. Baik, kitab ni dijudulkan dengan namanya Zainul Insan, yang diterjemahkan dengan maksud perhiasan. Zainul perhiasan, Al-Insan manusia, perhiasan manusia. Perhiasan ni satu perkara yang indah, yang nak diperlihatkan, nak dipersembahkan, yang dibanggakan, yang dicari-cari. Itulah perhiasan. Dan kesemua itu nak dikalungkan kepada kita manusia untuk persembahkan hanya kepada Allah tentang diri kita. Itu. Ini kata guru saya begitulah. Perhiasan manusia untuk siapa? Untuk Allah. Itu Zainul Insan. Dan pengarang kitab ini orang Brunei. Tahun 86, jawatan yang diwujudkan kepada Menteri Agama Brunei. Saya tak tahulah istilah yang betul dia, tapi Menteri Agama lah. Kalau Malaysia ni Menteri Agama. Dialah orang pertama, sehingga hari ini dah tukar orang dah. Pengarang kitab ini, itulah dia mengambil juga daripada nama dia, sebab dia ada buat kitab lain, Zainul Talib, perhiasan kepada pelajar, penuntut ilmu. Zain ni nama dia. Dia ambil sempena dengan nama dia, yang maksud dia kena, iaitu Tuan Haji Dr. Muhammad Zain bin Haji Sarudin, orang Brunei. Dan kitab ini telah dikarang lama, tuan-tuan. Sempena sambutan awal tahun Hijrah 1400.
Hari ni 1044. Maknanya dah 40 tahun lebih. Beliau lahir tahun 37. Mana orang lama. Kalau ikut kiraan 37, ayah saya tahun 40, makna 83, 84. Makna lebih dia 3 tahun. Hampir nak 90 tahun dah umur dah. Baik. Jadi dalam kitab ini kalau kita lihat, saya lebih suka kalau tuan-tuan ada kitab. Tapi tak apalah, mukadimah malam ni saya share. Ada share dah belum? Ada? Dapat tak? Saya WhatsApp. Tak terima lah. Tak apa. Sebab lagi seronok kalau dapat lah. Dia ni flip lah. Dia flip. Baik. Dalam kitab ini dibahagikan kepada beberapa fasal. Ada 3 fasal dia. Fasal yang pertama iaitu berkaitan menjauhkan maksiat zahir. Kita akan sebut nanti berkaitan dengan maksiat. Fasal yang kedua menjauhkan maksiat batin, zahir, batin. Dan fasal yang akhir itulah taat batin. Ni. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kitab yang berkaitan dengan Islamic ethic. Kalau belajar di setengah universiti, ada orang dia tak mahir bahasa Arab, dia ambil kos dalam bahasa Inggeris, subjek agama. Dia panggil ethics. Etik ni apa? Akhlak, etika. Kita belajar malam ni, kitab ni adalah berkaitan dengan ilmu hati, yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan tasawuf sebenarnya. Dan kitab ni ringan je, tuan-tuan, jangan berat rasa. Saya tak bawa ke surau-surau kitab yang berat dengan istilah-istilah yang mungkin perlu dihuraikan secara penuntut ilmu, kulit ke kulit dan bertulis, menyalin. Kita akan sebut perkara yang kait dengan hidup kita lah. Jadi kalau kita lihat dalam mukadimahnya panjang sungguh. Sebab tu saya suka kalau tuan-tuan baca sendiri. Cuma saya nak sebut beberapa perkara yang penting dalam mukadimah. Dan mukadimah ini adalah daripada tulisan mufti negeri Brunei, negara Brunei. Kitab dia ni pelajar-pelajar Brunei belajar biasalah. Cuma sampai ke tempat kita, macam saya ambil ni di Alustar lah, di Kedah. Sesuai untuk semua kerana bahasanya adalah bahasa kita, bahasa kita. Baik. Pada mukadimahnya menyebutkan tentang beberapa nama ulama yang besar. Yang pertama iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang meninggal tahun 676 Hijrah. Bila Imam Nawawi meninggal? 676. Hari ini 1444. Dalam syarah ataupun Syarhul Muhazzab, dia menyebutkan ilmu hati iaitu mengetahui penyakit-penyakit hati. Ilmu hati ialah mengetahui, ilmu nak tahu apa dia penyakit dalam hati kita ni. Hati kita ni tuan-tuan, kalau boleh x-ray lah, boleh scan kan, terkejut kita tuan-tuan, tak tidur malam. Termasuklah yang bercakap ni tak tahu apa color dia, tak tahu warna kita, hati kita. Walaupun penampilan kita segak, walaupun penampilan kita hebat, maka dengan ilmu hati ini, kata Al-Imam Nawawi, ialah ilmu untuk mengetahui penyakit hati. Apa contoh penyakit hati? Kata Imam Nawawi, hasad. Nanti dia akan bagi ta'arif satu-satu. Hasad. Yang keduanya ujub, bangga diri. Hasad ni dia dengki kat orang. Yang keduanya ujub, dia saja betul, dia saja hebat, dia saja benar, orang lain semua salah. Dia melihat orang rendah dan hina daripada dia. Ujub, bangga diri. Kan doa yang kita sebut dalam pengajian indahnya solat berjemaah kita dulu kan, datang ke surau, datang ke masjid, Nabi ajar banyak doa.
Antara doa yang masyhur Nabi ajar, minta pada Allah supaya kita datang ke masjid adalah lam akhrajhu asharan wala bataran wala riyaan wala sum'atan. Datang ni bukan kerana sombong, bukan kerana angkuh, bukan kerana riak, bukan kerana sum'ah. Dan lain-lain penyakit seumpama keduanya itu tama. Itu kata Imam Nawawi, dia punya muqaddimah dia. Kemudian ditambah oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahawa mengetahui erti-erti penyakit hati itu, kena tahu apa makna penyakit hati itu, mengetahui sebab-sebab datang penyakit hati itu. Tahu penyakit hati itu apa punca dia, datang mana penyakit ni, dan mengetahui cara ilaj, cara mengubati penyakit tu. Tahu maksud ta'rif penyakit tu, tahu apa punca penyakit tu datang ke hati kita, dan bagaimana kita nak ubat hati tu, penyakit hati tu. Kata Imam Ghazali, hukumnya adalah fardu ain, wajib tiap-tiap atas mukallaf. Hukum belajar ilmu hati ni apa tuan-tuan? Wajib. Pasal apa wajib? Pasal ilmu hati ni dia boleh membatalkan penyakit hati ni, dia boleh membatalkan banyak ibadah kita. Betul tak? Mayang tapi ada sum'ah, ada riak, habis Allah tak nilai. Ni musim haji. Musim haji ni ada orang dia tunaikan haji. Nabi kata, ni ilmu tasawuf juga. Siapa yang mengerjakan haji semata-mata kerana Allah, hati dia, niat dia, jaga mulut daripada perkataan yang keji. Ni pun penyakit hati ni, anggota zahir yang 7 tu. Dan jauh daripada perkara-perkara fasik, tak buat benda dosa-dosa kecil ni ketika dia mula ihram sampai selesai manasik haji dia. Dalam tempoh tu dia jaga. Kata Rasulullah, maka dia akan kembali seperti mana ia keluar daripada rahim ibunya. Masya Allah, bersih tuan-tuan. Sebab tu kalau kita ingat peristiwa hijratan Nabi, ni Zulkaidah lagi 8 hari kot. 8 hari, malam ni dah malam 23 Zulkaidah, betul saya? 23, maknanya ada 7 hari lagi masuk Zulhijjah. Penghujung takwim Islam Zulhijjah, nanti masuk bulan Muharram. Bulan Muharram kita akan berpesan-pesan tentang hijrah pula dah. Cepatnya masa. Maknanya 360 hari, 24 jam kehidupan kita ni semua ada panduan-panduan dia. Tak lari daripada agama tuan-tuan. Ni bulan haji, nanti kita masuk ma'al hijrah. Mak hidup ni kalau sungguh terpandu, selamat kita dunia akhirat. Kecuali kita tak maulah, tak mengejar perkara tersebut. Sebab tu dalam peristiwa hijrah, Nabi dihijrahkan, atau minta maaf, Nabi berhijrah. Maka permulaan hijrah tu yang kita menyanyi dalam nasyid tu awal Muharram kan. Perkiraan tahun Islam tu bulan Muharram. Sedangkan Nabi berhijrah bulan Safar. Nabi mendarat di Madinah tu Rabiul Awal. Nabi sampailah maksud dia. Sebab apa? Sebab antaranya sahabat yang terkemudian memilih bulan Muharram sebagai permulaan takwim Islam tu kerana mereka para jemaah haji yang telah pulang dan datang daripada pelbagai tempat, Yaman dan sebagainya, dari merata pelosok dunia ni, mereka pergi menunaikan haji dan balik ke negara masing-masing seperti yang Nabi sebut, iaitu hati yang ataupun seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih. Maka itulah satu tempoh selepas Zulhijjah, Muharram, permulaan yang fitrah, bersih. Orangnya simboliknya bersih haji ni. Ulama juga menyebutkan antara Nabi bagi amaran orang yang pergi haji dalam sebuah hadis dalam himpunan peristiwa akhir zaman. Saya baca ringkas untuk kait dengan pengajian kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang ke atas manusia satu zaman
di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadah haji untuk berhibur sahaja. Ni hadis ni datang bila ni? Nabi sebut lama dah. 1500 tahun, 500 tahun tu tak kira lagi. Kita 1400 Nabi hijrah. Hak Nabi sebelum Nabi hijrah pun kena kira juga. Maknanya lebih daripada 1444 hijrah. Nabi sebut lama dah. Nabi kata hujung ni, akhir zaman ni, apa yang berlaku, akan datang ke atas manusia satu zaman di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadah haji untuk berhibur sahaja, dan orang yang mempunyai pendapatan sederhana untuk berdagang berniaga dia. Pergi haji nak berniaga, Nabi sebut dah. Dan orang fakir, orang miskin pula, dan para ulama, mereka pergi untuk dengan riak dan sum'ah. Berkali-kali dia pergi haji, berkali-kali pergi umrah. Tapi Nabi beritahu ada satu kelompok manusia akhir zaman, para ulama, mereka pergi tetapi mereka hanyalah untuk memperlihatkan dan memperdengarkan amalan mereka. Lagilah zaman sekarang mudah sangat. Ni je. Saya tak pernah tengok kot. Betul ke orang semayang ambil gambar? Ada ke tuan-tuan? Tak pernah lagi. Tapi orang sebut dia semayang dan ambil gambar. Tapi yang saya lihat tu kat kubur, ayah dia mati, tengah mandi ayah dia pergi selfie kat ayah dia mati tengah, patut dia tengah uruskan anak dia, ayah dia mandi kan, dia selfie jenazah ayah dia. Gamak manusia anak-anak hari ni tuan-tuan, selfie. Tak tahulah apa ada dalam hati dia, dalam pemikiran dia. Dekat kubur, selfie depan kubur ayah dengan kata-kata yang puitis. Saya tak fikir benda tu satu perkara yang boleh kita trend kan. Jangan. Para ulama kata Rasulullah kerana riak dan sum'ah. Manakala orang miskin mengerjakan haji kerana sambil meminta-minta. Hadis Nabi sebut, orang kaya pergi berhibur, senang dia pergi haji. Kata dalam keterangan hadis ni, dia kata ramai orang pergi haji, orang kaya dia bukan untuk ibadah tetapi hanya untuk bersukaria sahaja. Satu, mungkin ada orang yang pergi ke Mekah tiap tahun tapi jiwa mereka tak berubah untuk menjadi hamba Allah. Orang yang berpendapatan sederhana pula pergi Mekah sambil berdagang, nak cari keuntungan, nak bawa balik berniaga. Laku tak? Laku. Nabi sebut lah. Dan para ulama pula pergi ke Mekah untuk dikatakan sudah sekian banyak kali pergi. Banyak kali dah dia pergi. Dan orang miskin pula, orang fakir pula pergi ke Mekah dengan niat untuk meminta-minta. Maka ini adalah penyakit-penyakit hati dengan riaknya, dengan sum'ahnya yang perlu kita faham. Maka belajar ilmu hati ni, penyakit hati ni, tahu punca dia, tahu apa sebab dia, dan tahu bagaimana nak ilaj, bagaimana nak ubat dia, maka hukumnya kata Imam Ghazali wajib fardu ain. Tiap-tiap kita yang mukallaf kena belajar. Nanti ibadah kita banyak batal. Sebab apa? Buat dengan perkara-perkara yang kita sebut tadilah, contoh tadi. Baik. Dan di atas ini kata-kata ulama Islam seperti Al-Imam Nawawi dan juga disebutkan Al-Imam Ghazali tentang berkaitan dengan ilmu hati. Maka ilmu hati itu ialah dia ilmu tasawuf. Ilmu hati itu ilmu tasawuf. Yang nak mengajar tasawuf ni, ada orang dia nak ambil berat terus tasawuf ni, dia terus jump in, dia terus lompat. Tak maulah basic-basic ni tasawuf ni. Dia nak terus masuk gua. Dia terus nak pergi beruzlah tanpa ilmu. Tanpa ilmu dan tanpa tarikat, tanpa jalan, tanpa panduan mursyid, guru yang mursyid. Lalu akhirnya dia akan wujud, nanti dia akan sebut dalam mukadimah ni, yang dipanggil tasawuf sesat dan tasawuf syaitan. Penulis kitab ni sebut tasawuf syaitan, tak pernah dengar lagi, jarang orang dengar. Dia kata tasawuf sesat, nama dia tasawuf syaitan sebab dia kemuncak kesesatan.
Adapun tasawuf itu sebelum dibukukan atau sebelum ditulis dalam kitab-kitab untuk dijadikan ilmu, maka ulama telah beramal terlebih dahulu. Sebab tu kalau dia sebut dalam kitab ni, dia bagi turutan, saya kata banyak ni, dia ambil daripada zaman 100 hijrah lagi. Dia senaraikan nama para ulama salafun salih daripada 100 hijrah yang pertama. Kemudian pada tahun 200 hijrah disebut nama-nama ulama, kehebatan kitab-kitab mereka, dan sehinggalah pada tahun 1000 hijrah punya banyak disebut, punya tertib dan punya cermat pengarang kitab ni, punya nak bagi tahu ilmu yang dia ambil, yang dikarang ni secara tertib. Rujukan dia daripada ikhtisar, daripada ringkasan daripada kitab yang besar tu, dia ambil ringkasan, akhirnya disimpulkan jadi pemahaman mudah kepada masyarakat. Maka tasawuf yang benar itu, tasawuf yang kita sebutkan itu adalah tasawuf ilmu hati, suatu didikan dan latihan di atas diri dan jiwa, dan mengubat penyakit hati, dan menamakan sifat-sifat yang dipuji, dan mencabut sifat-sifat yang dikeji, menahan kemauan dan syahwat, dan melatih diri di atas sifat sabar dan redha, dan taat Allah dan taat Rasulnya. Itu tasawuf, buat semua perkara tadi. Manakala disebut bagi tasawuf yang batil dan kufur, dia berlawanan. Tadi tasawuf yang benar, kemudian lawan dia adalah tasawuf yang kufur atau tasawuf syaitan. Kata tasawuf yang batil dan tasawuf syaitan itu ialah tasawuf yang berjalan dengan menyalahi akan Al-Quran dan hadis, berlawanan. Apa perintah Allah, apa syariat agama, dia berlawanan. Syariat suruh sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia sembahyang sekali dah, dia jamak habis tuan-tuan. Tasawuf ini nama tasawuf batil, tasawuf syaitan. Atau ilmu tauhid dan ilmu aqaid, ni bab akidah, dan menyalahi akan ilmu fiqah. Fiqah pun dia lawan, ilmu akidah pun dia lawan, bercanggah sungguh. Tasawuf yang menyalahi akan ilmu tauhid dan ilmu aqaid, ada kalanya ia menjadi kufur dan keluar daripada agama Islam, boleh bawa kepada riddah, murtad, boleh. Antara dia bagi contoh dia adalah menyatakan bahawa Allah itu ada dalam diri dia. Ini kita panggil faham wahdatul wujud. Ini banyak ajaran sesat disenaraikan dalam ni. Mengatakan bahawa antaranya lah al-hulul, seperti tasawuf ahlu wahdatul wujud atau ashabul hulul. Apa dia tu? Iaitu Tuhan yang menjelma ke dalam badan makhluk atau manusia, bersifat dengan sifat Tuhan Rabbul Alamin. Itu al-hulul, ashabul hulul, Tuhan yang menjelma dalam diri manusia. Atau bersatunya Tuhan itu dengan manusia, wahdatul wujud. Maka kata Imam Suyuti menyatakan dengan panjang lebarnya sebab menjadi kufur oleh ahli tasawuf yang melampau dan batil itu. Dalam kitabnya Ta'yidul Haqiqah Al-Aliyah wa Tashyidut Tariqah Asy-Syaziliyah, disebut tentang kebatilan dan kesalahan pemahaman dan tarikat yang memahamkan bahawa kesatuan dengan Tuhan ni, wahdatul wujud dan ashabul hulul. Ni. Maka tarikat kufur dan syaitan itu ialah seperti mereka berkata mereka ialah Allah dan Allah ialah mereka. Mereka ialah Allah dan Allah ialah mereka. Ataupun dia menyatakan Tuhan telah menjelma di dalam hati atau badan mereka. Maka mereka mengaku ada khalifah mengambil tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu datang tu nabi-nabi palsu, mengaku diri, klaim diri ya nabi. Akhirnya mereka ni sebenarnya adalah sesat lagi menyesatkan. Ini antara contoh. Bila perkara ni kalau tak dibendung, dia boleh jadi kepada kufur, kata Imam Suyuti. Boleh jadi kufur. Bila kufur ni, seorang yang murtad ni akan terfasah nikahnya daripada isterinya selagi tidak ia kembali syahadah kepada agamanya,
iaitu dalam masa iddah isterinya dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Suami dia okey je dengan isteri dia. Entah macam mana dah, dia pergi berkawan dengan siapa terkawan tu pula recommend dia satu orang tuan guru, entah mana punca asal usul pengajian dan sebagainya. Ikut balik dia ikut pahaman macam tadi. Kalau drama Melayu banyak kan, Guru Yahya. Orang Melayu kita bagus. Drama dulu sekarang tak ada dah. Sekarang ni cinta-cintun je. Tak ada dah. Nak jendakan masyarakat tentang ajaran-ajaran sesat, tarikat-tarikat sesat ni tak ada dah. Saya tak tengok TV lah, tapi biasa kalau benda tu orang ambil perhatian, dia viral kan. Tak nampak dah benda tu. Adalah Ustaz Adam kan, apa nama Ustaz Adam tu, apa nama Syahrul lah, Nasir Bilakhan tu, Abuya. Abuya. Tu sesat lah tu. Adalah juga sikit. Boleh fasah nikah sebab dia murtad, maka kena pisahkan, terfasah. Kena pisahkan suami isteri tu. Melainkan dalam tempoh iddah tu dia balik syahadah dia. Dia bertaubat dengan taubat sebenar-benar taubat dan bersyahadah semula atas kesilapan dia. Sebab tu kita ngaji dalam dulu tentang perkara berkaitan dengan murtad. Secara ringkas, murtad ni dia boleh jadi dengan perkataan, murtad boleh jadi dengan perbuatan, murtad boleh jadi dengan niat pun boleh murtad. Lintasan hati tak murtad lagi. Biasalah hati manusia ni, syaitan duk cocok. Dia ni hidup dia susah, tapi dia kerja dah bersungguh-sungguh. Hidup dia susah. Lepas tu syaitan bisik kat dia, kau tengok Tuhan buat kau macam mana. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan atas kemiskinan dia. Mana ini perkara-perkara lintasan hati, dia kena lawan perkara tu. Dia kena lawan hati dia tu. Ini tak benar. Allah adalah Tuhanku. Dia kena yakin balik. Itu lintasan hati kita. Tetapi kalau dia niat dengan jazam dia bahawa dia nak keluar daripada agama, maka dia murtad. Ini sebut dengan niat pun boleh murtad. Dia memang nak keluar. Ini jaga-jaga hati-hati. Contohnya seorang yang berazam untuk kafir pada hari esok, untuk melakukannya, niat seperti itu menyebabkan orang kafir ketika itu juga. Dia pasang niat, esok pagi-pagi aku nak pergi gereja. Niat dia kafir. Lintasan hati lain. Lintasan hati manusia ni tengah kuliah pun lintasan hati macam-macam. Kat pergi sembahyang pun lagi lintasan hati macam-macam. Subuh tadi saya kuliah satu surau, biasalah nak diuji kan. Kawan tu pakai baju tulisan banyak belakang tuan-tuan. Tulisan dia menyebabkan kita nak baca, tapi nak baca tak habis baca. Sebab apa tak habis baca? Pasal baju dia ada kemut ada lipat sikit. Jadi kita pun apa tu perkataan dia kan. Tu lintas kacau. Sebab tu dalam kita belajar kitab kita dulu yang awal dulu, tak boleh pakai baju-baju yang Nabi SAW kan tegur Sayyidatina Aisyah, tabir yang ada depan tu ada gambar, ada corak seperti burung. Nabi suruh alih, Nabi suruh buang benda tu sebab dia mengganggu solat. Itu baru corak. Hak ni tulisan tuan-tuan. Sebab kita apa dia kata-kata dia puitis, kata-kata puitis. Jadi ini antara yang kita kata lintasan hati yang boleh mengganggu kita semua. Perbuatan lagi ya. Baru ni orang viral pijak Quran. Kalau orang Islam buat murtad. Perkataan, mengatakan yang halal itu haram dan haram yang Allah haramkan itu halal, kan? Itu boleh murtad tu. Itu hukum. Benda yang Allah kata haram, kita kata halal lebih. Jadi hati-hati. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama dia, maka bunuh. Dalam mazhab Syafi'i bagi tempoh 3 hari 3 malam, suruh bertaubat balik. Kalau tak bertaubat juga, maka bunuh. Walaupun ada kaul menyatakan biarlah sampai dia bertaubat, tapi kena suruh dia bertaubat. Berat hukum murtad ni. Ramai hari ni orang murtad, orang yang tak kuat faham agama dia murtad. Sebab dia miskin, sebab orang tak suka dia. Di kalangan pelajar kolej kadang orang tak pandang dia sangat. Macam-macam punca lah. Kebanyakannya adalah kerana
kerana susah hidup. Orang yang susah ni memang betul Nabi kata dia menghampiri kekufuran. Dia boleh bawa kepada kekufuran, miskin harta. Sebab tu orang Islam dia kena usaha bagi hidup, bagi ekonomi, bagi elok. Memang kita yakin tak ada Allah bagi kita susah. Betul? Kita keturunan kita susah, mak kita susah, ayah kita susah, tok kita susah. Daripada zaman tok kita hidup susah. Semua hidup susah. Sampai ayah kita susah, kita pun susah. Memang Allah telah takdirkan. Tapi manusia kena ikhtiar, kena usaha juga. Selebihnya qadar Allah. Apa yang berlaku kalau tak elok bagi kita, Allah dah tetapkan. Itu tawakal kepada Allah. Ini antara mukadimah dia. Pengarang Zainul Insan telah mencedok bahasan itu daripada kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Al-Alama Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Filambani. Dia ambil kitab ni, antara bahasan yang dia ambil adalah daripada bahasan kitab Hidayatus Salikin. Maka terhasillah kitab ni. Dia boleh kata kitab ni dia boleh kita kata mukhtasar lah, ringkasan. Dia bukan orang kata kitab yang besar-besar, ringkasan daripada kitab-kitab ulama yang terdahulu. Bahawa yang buat, yang himpun kitab ni dia pun lahir tahun 1937. Dan ia mencedok bahasanya daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali dan lain-lain kitab Al-Imam Ghazali dan lain-lain ulama. Antara rujukan utama kitab ni adalah karangan Imam Ghazali, kitab-kitab Imam Ghazali sendiri. Sebab tu kitab Ihya, siapa mengaji kitab Ihya selesai kot, malam ni ulang kaji je kot. Siapa mengaji kitab Bidayatul Salikin, malam ni sekadar ulang kaji lah kot. Siapa mengaji kitab-kitab kita sebutkan tadi, malam ni sekadar ulang kaji. Untuk kita ingat balik, untuk kita sama-sama nak beramal. Kita belajar ni nak beramal tuan-tuan. Kita bukan nak pi bahas, bukan nak pi berdebat. Sekarang saya tengok orang suka berdebat dalam live TikTok, berdebat teruk tuan-tuan, sampai keluar perkataan-perkataan yang tak nampak Islam dia dah. Kata orang ni. Saya tak tahulah macam mana nak selesai benda ni. Saya rasa kalau betul-betul yang ada authority, dia akan sekat lah benda-benda ni. Dia kena sekat. Kalau tak, masyarakat kita bebas bercakap, hina-hina sama orang hanya sebab berbeza pandangan saja. Hanya benda-benda furuk aja, benda-benda cabang yang kita boleh bergaduh sampai hina saudara, kata bodoh dan sebagainya. Inilah sebab itu penting kita balik pada asas kita, belajar ilmu penyakit hati ni. Kenapa kita unjub sangat ni, bangga diri sangat kita saja betul, orang lain salah? Betul tak? Kenapa kita riak sangat kita saja cara sembahyang kita betul, cara sembahyang orang lain salah? Nampak? Ini paling penting lah. Dan katanya saya telah menatap akan kitab ini. Mufti Brunei kata, lepas dia baca kitab ni, ujung dia kata apa? Dan saya telah menatap kitab Zainul Insan ini, maka saya harap kitab ini menjadi salah satu sumber bagi menuju ke arah Islam dan perangai Islam dan pembangunan generasi Islam. Itu matlamat dia, supaya masyarakat yang terbina adalah masyarakat yang bersyahsiah mulia, berperibadi tinggi, berakhlak mulia. Itu tujuan antara kitab ni dibuat. Baik, selesai tu. Inilah antaranya. Tuan-tuan boleh buat bacaan saya share tadi tu, dalam pamphlet tu, baca satu-satu. Dia tulisan dia Jawi, taklah Jawi lama sangat, boleh faham, senang saja. Baik. Kemudian kalau kita lihat pengarang kitab ni sendiri, iaitu Dr. Haji Muhammad Zain bin Haji Sarudin ni, orang Brunei ni, mufti ataupun qadi besar waktu tu. Dan kemudian jawatan dia yang last sekali iaitu Menteri Agama Brunei. Sebab tu Menteri Agama ni orang hebat-hebat lah, mesti latar belakang agama. Macam Menteri Agama kita sekarang orang hebat, memang orang agama, ya, hakim syar'i. Dan sebelum-sebelum ni pun memang latar belakang agama. Jangan ambil orang yang pegang agama ni bukan ahli dia, jangan, habis, rosak. Macam Brunei ni dia jaga sungguh. Jadi pegang Menteri Agama ni ulama, orang hebat, orang mengaji hebat. Baik. Kata pengarang kitab, setelah memerhatikan dan membaca mauduk-mauduk dan tajuk-tajuk yang tertentu daripada sebahagian buku-buku dan kitab-kitab, maka saya tertarik dengan 3 masalah yang saya pandang amat penting. Dia buat kesimpulan. Yang pertamanya sifat-sifat yang terpuji, yang keduanya sifat-sifat yang terkeji, dan yang ketiganya peranan anggota manusia. 3 benda ni. 3
Dia perkara asas dalam ilmu tasawuf ni. Sifat mahmudah, sifat mazmumah dan anggota zahir. Ni setiap daripada anggota kita ni semua ada peranan dunia, ada peranan akhirat. Ni ada peranan dunia, ni ada peranan akhirat. Ni ada pandangan dunia, ini ada peranan akhirat. Dalam kitab Penawar Hati disebut bangsa dunia dan bangsa akhirat. Sebab tu kita kena seimbangkan atau lebihkan mana yang betul. Mata nak guna untuk apa ni? Telinga nak guna untuk apa? Dengan menggunakan laras bahasa yang mudah dipaham. Dan menariknya kitab ni sebab dia digunakan untuk para penuntut ilmu, para pelajar. Dia menggunakan kaedah atau metod soal dan jawab. Jadi tuan-tuan tak payah tanya saya lah. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Soal dan jawab, menggunakan sistem soal dan jawab, dan memberikan pengertian dan ta'rif supaya mudah dipaham tentang satu perkara yang dibincangkan. Ni selesai. Ni antara dia kata lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang pertama iaitu menjauhkan maksiat zahir. Menjauhkan maksiat zahir. Muka surat yang pertama. Menjauhkan maksiat zahir. Apa itu maksiat? Maksiat apa dia? Pelaku maksiat kita panggil al-asi. Orang yang membuat dosa, yang membuat maksiat. Dia letak yang pertama, fasal yang pertama, maksiat zahir. Maksiat yang nampak lah. Apa yang dimaksudkan dengan maksiat itu? Soalan. Jawapannya adalah maksiat ialah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Itu dia ta'rif maksiat. Maksiat, orang tanya maksiat apa dia? Maksiat ni bukan cegah maksiat, bukan jabatan cegah maksiat. Kita pernah dengar maksiat ni adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Dosa, perkara dosa. Maksiat ni melanggar perintah Allah. Allah suruh sembahyang, kita tak sembahyang, maksiat. Allah larang judi, kita judi, maksiat tu. Allah suruh kita buat baik mak ayah kita kurang hajar dengan mak ayah kita, maksiat. Bezanya maksiat ni, ada maksiat yang besar, yang kecil. Maksiat atau dosa yang besar ni dalam Quran dia datangkan ancaman dan azab. Betul tak? Ada balasan dia. Mencuri potong tangan, berzina disebat, yang dah kahwin direjam. Dalam hadis sebut, dalam Quran sebut as-sariqatu was-sariqah, pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Itu dosa besar tu. Zina, judi, minum arak, disebat 40 kali sebatan. Sekarang senangnya minum arak kan. Sebab tu kita boleh ambil peranan sekarang ni. Peranan kita tak besar lah, tapi kadang-kadang peranan kalau dikumpul ramai-ramai tu boleh selesai masalah setempat kita. Macam saya cerita dulu kan, di tempat kami adalah premis 24 jam yang jual arak. Jadi kita kata apa relevannya jual arak di kawasan majoriti orang Islam. Jadi kerana kita bersatu, kita pergi jumpa management dia, kita bagi tahu rasional dia, dan dia pun mungkin takut dari segi bisnes dia merundum, sambutan tak ada sebagainya. Lalu dia buang arak tu, dia tak jual, dia kopek lah tu, dia cabut lah yang tinta hitam tu. Arak tak jual, bertahun-tahun tak jual. Boleh, sebenarnya boleh. Sebab dia ibu segala maksiat. Bila arak ni dia kuasai akal kita rosak, maka akal yang rosak tu dia buatlah maksiat lain. Main dadah, curi, pukul orang, ugut mak ayah, hak bunuh pun ada. Sebab akal dia dah rosak. Dan perbuatan yang berdosa. Maksiat ni perbuatan langgar perintah Allah, dan perbuatan itu berdosa. Dan perbuatan yang keji. 3 benda dia sebut. Langgar perintah Allah, perbuatan yang berdosa, dan perbuatan itu perbuatan yang keji. Itu maksiat. Contoh dia, perbuatan yang keji: berjudi, berzina, minum arak, mencuri dan sebagainya. Itu maksud maksiat. Apa yang dimaksudkan dengan maksiat zahir? Ini tajuk kita, menjauhkan maksiat zahir. Jadi apa itu maksiat zahir? Maksiat zahir ialah perbuatan yang melanggar perintah Allah
Sekali lagi dia ulang, yang dilakukan oleh anggota tubuh badan yang zahir. Itu maksud zahir. Perbuatan tadi itu dilakukan dengan anggota zahir kita, seperti tangan dan kaki. Apa maksud tangan kita? Tangan ni mencuri, langgar perintah Allah, gunakan anggota zahir. Itu maksud zahir kita panggil. Kaki kita melangkah, clubbing. Clubbing, lama tak dengar perkataan clubbing kan? Masuk disco, pub. Mulut maksiat zahir, minum tonggak arak, maksiat zahir tu, anggota. Dan anggota zahir tu apa dia? Anggota zahir itu ulama susun 7 perkara. Hak ni mana-mana kitab sama je. 7 anggota zahir. Apa 7 anggota zahir? Pertama mata, kedua telinga, ketiga lidah, keempat perut, kelima kemaluan, keenam tangan, ketujuh kaki. Tu kalau buat benda langgar perintah Allah, nama dia maksiat zahir. Guna anggota yang 7: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. Jaga. Semua ni ada peranan, semua ni ada tujuan dia. Dan apakah peranan anggota tubuh badan yang zahir itu? Ni banyaklah, nanti disebut satu mata apa dia, telinga apa dia. Anggota-anggota itu mempunyai peranan yang tertentu yang bertujuan untuk memuja dan memuji Allah semata-mata. Semuanya untuk Allah. Semua anggota kita untuk Allah. Dan perkara ini akan diterangkan kemudian ketika menghuraikan secara lanjut. Dan bagaimanakah kedudukannya jika anggota-anggota yang zahir itu digunakan untuk melakukan maksiat? Kalau gunakan anggota maksiat, apa akibat dia? Apa balasan dia? Kata Imam Ghazali, bahawasanya ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya anggota melanggar perintah Allah, melakukan maksiat dengan anggota tubuh badanmu, sedangkan anggota-anggota itu adalah nikmat dan kurnia daripada Allah Ta'ala dan merupakan amanah yang telah diletakkan kepadamu. Maka jika engkau melakukan maksiat dengan menggunakan anggota-anggota itu, seolah-olah engkau mendapatkan pertolongan daripada nikmat Allah untuk melakukan maksiat. Mendapatkan nikmat, ataupun disebutkan di sini istilah dia, menggunakan anggota itu seolah engkau mendapatkan pertolongan daripada nikmat Allah untuk melakukan maksiat. Allah bagi tangan, Allah bagi kaki, Allah bagi mata, kita gunakan nikmat tu buat maksiat. Allah tolong bagi kita nikmat tu, tapi kita guna buat maksiat. Apa istilah kita nak bagi ni? Kata Imam Ghazali, maka itulah perbuatan khianat, dan melakukan perkara khianat terhadap amanah yang telah diletakkan oleh Allah kepadamu itu adalah perbuatan maksiat. Khianat kita. Allah bagi pinjam serba-serbi elok, sempurna, elok. Yalah, walaupun orang kata kita tak segak, tu nombor 2. Tapi nak bagi tahu sempurna, ada orang lahir cacat tuan-tuan. Ada orang tak ada kaki. Ada orang ada kaki, kaki dia kecil, kaki dia berlipat. Saya ingat dulu waktu dalam tempoh nak sambung belajar tu, saya kerja sementara merata tuan-tuan. Saya kerja dekat Lembaga Peperiksaan Malaysia. Saya berkawan dengan satu orang, nama dia Dino. Dino ni dia special lah. Dia orang dia kecil. Dia keluar TV tuan-tuan. Dia ada berlakon satu drama bersiri tu, dengan siapa? Isteri Aziz M. Osman dulu. Siapa nama tu? Dia berlakon filem tu lah. Dia punya kekurangan dia ada kaki, tapi kaki dia kecil, lipat. Jadi kalau kita tengok, dia tak ada kaki, dia macam separuh pinggang je. Saya kawan dengan dia. Saya naik motor dengan dia. Bila dia duduk belakang motor saya ingat dia terbang hilang mana. Dia pegang perut pinggang saya bawa laju motor kris. Dia ni ada ke tak ada, pasal tak nampak kaki dia. Jadi dia orang yang kurang lah. Di atas dunia, di sisi Allah kita tak tahu. Di syurga nanti sempurna semua manusia. Sempurna, hello, handsome semua dalam syurga. Atas dunia biarlah orang nak kata. Atas dunia sekejap aja.
Jadi kalau kita lihat di sini, kita ni khianat sebenarnya kalau buat maksiat dengan harta zahir. Allah bagi pinjam. Allah bagi pinjam ni ada guna dia semata-mata untuk puji Allah. Mata nanti kita sebut satu-satu mata apa dia. Tapi kita khianat. Itu bila kita sebut pengarang kitab, dia kata, Imam Ghazali kata khianat, mana kita rasa ni benda besar ni. Kita buat maksiat ni, kita kata ini khianat pada nikmat Allah. Allah bagi pinjam, tapi kita guna pertolongan Allah tu, nikmat Allah bagi tolong kat kita, ada tangan untuk kita makan, bekerja, kudrat, berjalan, melihat dan sebagainya, cari dunia, kerja dunia kita, tapi kita guna dalam maksiat. Dia kata khianat pada nikmat Allah. Dan itu juga disebutkan sebagai kufur akan nikmat Allah. Kufur, akan biasa dengar, kau ni kufur nikmat lah. Ulama sebut apa kufur nikmat? Jom pergi makan, jomlah naik motor. Tak apalah, aku jalan kaki je, dia ada motor. Kau ni kufur nikmat lah. Biasa tak kita sebut? Ada motor tak guna motor, kau ni kufur nikmat ni. Kufur ni kufur secara istilah ke secara maknawi? Betul-betul kufur murtad ke ataupun tidak? Maka kata pengarang kitab, soalan dia, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan kufur akan nikmat Allah? Perbuatan yang tidak mengenang akan nikmat Allah, itu dia, kufur nikmat. Dan perbuatan yang tidak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang diberikannya, kerana anggota-anggota itu dijadikan adalah untuk berbuat taat kepada Allah, tetapi telah digunakan untuk berbuat maksiat dan menyalahi akan tujuan asal ia dijadikan. Itu maksud kufur akan nikmat Allah. Nak azan? Silakan. La ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita nak berhentilah. Kita ulang balik yang akhir sekali tadi, kita sebut tentang istilah kufur nikmat. Kufur dengan nikmat Allah. Apa maksud kufur dengan nikmat Allah? Yang pertama, dia tidak mengenang akan nikmat Allah, dan perbuatan yang tidak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah bagi. Pertama sekali, dia tak buat yang dikatakan ibadah syukur. Allah bagi nikmat zahir anggota, tapi dia buat maksiat, makna dia tak bersyukur. Orang bagi kita tak berterima kasih. Orang bagi kita duit supaya majukan surau, kita ambil duit tu, kita seleweng, contoh. Itu maknanya dia tak menggunakan nikmat tu dengan cara yang betul, buat maksiat. Dan kerana anggota-anggota itu dijadikan untuk berbuat taat kepada Allah, tetapi dia buat maksiat. Taat, dia buat maksiat. Asalnya taat, benda tu buat untuk taat, tapi dia buat maksiat. Dan ia menyalahi tujuan asal. Allah bagi pinjam, pemberian Allah, anggota zahir ni dia salah guna. Itu bukan tujuan asal dia. Nanti kita akan sambung. Setiap daripada anggota zahir yang 7 tu dia sebut satu demi satu. Mata apa dia? Mata ni bangsa akhirat, melihat Al-Quran. Ni ulama kata berdasarkan hadis. Yang pertama, Allah bagi pinjam mata ni, suruh tengok Al-Quran. Yang kedua apa dia? Tengok jalan nak pergi masjid. Tu mata. Sebab tu kita kena renung mata ni. 40 tahun dah Allah bagi pinjam mata ni. Ada tahu tak fungsi akhirat kita apa? Kata ulama, dia susun daripada hadis-hadis dia faham tu, dia susun pertama kali mata ni tengok Al-Quran. Ni dah pukul 8.45, bangkit subuh pukul 6 sampai 8.45 malam ni Quran dah tengok belum? Maknanya tujuan asal dia tak buat lah. Melihat akan jalan ke masjid, nak datang masjid, mata nak tengok jalan mana, simpang mana. Dan ke satu tempat menuntut ilmu. Itu bangsa akhirat tu. Mata nak pergi tempat nak belajar ilmu. Kalau untuk dunia ni banyaklah.
Untuk perniagaan kita, untuk daripada berlaga, terjatuh, tu dunia lah tu. Mata ni kalau tak dibuka mata, terjatuh kita dah longkang, tu dunia lah. Atau mata ni untuk kita berniaga, kita bekerja, perusahaan kita buat. Dan pelihara mata daripada yang haram, tengok aurat perempuan. Sebut, semua dia sebut. Melihat aurat perempuan yang lain daripada isterinya, galak sungguh mata. Kena pula company ada buat event, tema dia Bollywood. Tu dia, biasalah Bollywood. Mata tu liar. Jadi hukum tu, dia kena tanya. Ini kena ada Jabatan Mufti buat keluar dah. Kalau pakai tanda ni ada dua kot. Kalau dia ritual agama, menunjukkan dia seorang Hindu, terbatal akidah. Tapi kalau dia tanda tu setakat orang kata tanda biasa je, okey lagi. Mana kita kalau nak tiru ni, tabayun dulu, tapih dulu. Kita kata company kata okey, kita ikut tema western. Okey, dia bagi, saya tak tahu lah apa istilah dia, tiba-tiba kena pakai pakaian-pakaian yang rupanya ada ritual agama. Ataupun kita kata tema ni nak raya Cina, kita pakai raya Cina. Maka kita tengok ini baju adat ke baju ibadat dia. Kalau ibadat dia, sembahyang dia, jagalah tu. Itu semua perbuatan. Ridah yang boleh jatuh dengan perbuatan, dengan perkataan, perbuatan, niat. Tiga benda ni. Dia sebut melihat aurat lelaki. Perempuan lah tengok aurat lelaki. Dekat TikTok sekarang orang duk sibuk pakai apa, apps badan besar-besar sadur kan. Kadang tak patut gambar-gambar yang mendedahkan aurat ni, kadang-kadang tu perempuan tak boleh tengok. Wallahu a'lam. Jadi nanti insya-Allah kita berhenti muka surat 3 lah. Muka surat 3 pada soalan iaitu adakah anggota yang zahir itu akan ditanya pada hari kiamat mengenai perbuatannya. An-Nur. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw